Hai semua, selamat kembali. Jadi biarlah kita bermula dengan doa. Terima kasih Yesus, Tuhan kami di syurga. Terima kasih bersama kami sekali lagi. Dan pakailah anak-Mu dan lidahnya untuk berkata segala yang mengagungkan dan memberi kemuliaan kepada nama Tuhan. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Okey. Hari ini topik kita ialah yang pasti itu apa dia? Pernah tak kita terfikir apakah tujuan hidup kita? Apakah matlamat hidup kita? Ataupun apakah kesudahan hidup kita nanti? Ada tak rancangan kita pasti akan berlaku? Tetapi tak kira lah sama ada matlamat kita pasti terjadi ataupun tidak. Yang pastinya kita harus berusaha untuk mencapainya, betul tak? Kalau matlamat kita ialah makan Maggi kari, katakan ya, kita harus berusaha untuk beli Maggi kari, kena masak, kena bersihkan alat masak. Tapi kalau ada rancangan saja tetapi malaslah nak beli Maggi, maka matlamat tidak akan tercapai. Atau sudah beli, malas nak masak, jadi matlamat tak tercapai juga. Atau sudah beli, oh betul nak masak ni, tapi baru perasan tong gas pula habis. Ni susah ni, tak kesempayan juga. Kerana apa? Kerana kita tidak bersedia pada awalnya. Sebenarnya nak makan Maggi kari ni nampaknya mudah, senang je. Tapi apabila ada halangannya, kita tidak kesampaian. Benda yang senang pun kadang-kadang tidak pasti akan berjaya kan. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu merancang, berusaha dan terus berusaha. Tetapi berapa peratus yang kamu pasti akan berlaku seperti kehendak kita? Kamu rasa 95%? 80 tak sampai, 50-50 tak sampai lagi, 10% ataupun kadang-kadang kurang dari 1%. Pernah tak kita terfikir kita ni belajar bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh? Adakah kita pernah jadi murid nombor 1 dalam kelas atau yang paling kaya? Ataupun kita jaga diri kita cantik-cantik, handsome, tapi pastikah anda orang yang kamu suka itu, ya, orang yang suka itu akan suka kembali pada kamu? Ataupun kamu berusaha menjadi orang yang terbaiknya, semua okey, apa yang orang cakap okey, tetapi pastikah kamu semua orang akan suka pada kamu? Kita tidak pasti. Adakah kita memberikan semua yang terbaik kepada anak kita? Tetapi pastikah anak ini akan menjadi anak yang tidak akan membuat salah apabila besar nanti? Sebenarnya kita semua tahu bahawa rata-rata segala usaha yang kita buat ini tidak akan pasti tercapai. Okey? Kita mula dari umur 4 tahun sampai umur 21 tahun. Belajar setengah mati, tak pasti dapat nombor 1. Lepas tu dah start kerja setengah mati pun tak pasti dapat apa yang kamu fikirkan. Itu pun dah kerja sampai 40 tahun, kerja. Ataupun kita gunakan seluruh hidup kita yang berpuluh-puluh tahun itu untuk mendidik anak kita. Malangnya ya, kita masih tidak dapat pastikan anak kita akan berjaya seperti yang dirancangkan. Jadi ini adalah hakikat hidup kamu dan juga realiti hidup saya sendiri. Cuba kita lihat betapa banyaknya usaha dan sumber yang digunakan untuk sesuatu yang langsung tidak ada kepastian. Sedangkan ada sesuatu yang pasti, tetapi kita tidak utamakan. Dalam hidup kita, ada apa yang pasti?
Tadi yang semua dikatakan itu sudah tidak pasti. Apalagi yang pasti? Esok kita pasti pergi kerja lagi? Tak pasti. Minggu depan saya masih sihat lagi? Tak pasti. Tahun depan saya akan ada cukup wang untuk beli iPhone 20? Tak pasti. Atau 5 tahun lagi saya masih hidup? Kurang pasti. Adakah suatu hari nanti saya akan mati? Saya rasa ini pasti. Suatu hari nanti saya pasti mati. Ya, ini sangat pasti. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Tetapi berapa orang yang betul-betul memikirkan hal ini? Berapa orang yang berani mencari lebih pengetahuan pasal ini? Ada siapa yang sudah bersedia untuk menghadapi kematian yang akan pasti terjadi ini? Seringkali kita dengar orang kata, ayah, tak mau cakap ini matilah, pantang deh. Atau cakap, coy ya, ini banyak sui ya. Namun, sama ada kamu nak cakap ke tak cakap, pantang ke tak pantang, mau coy ke, mau sui ke, apa sekalipun, mati tetap mati. Betul tak? Kalau sudah pasti hal ini, kenapa kita tidak mau bersedia untuk menghadapinya secara serius? Ostrich, ya, ataupun burung unta adalah sejenis haiwan yang sangat menarik. Apabila dia dalam ketakutan, dia akan masukkan kepalanya ke dalam lubang. Kerana dia beranggapan asalkan dia tak nampak, bermakna masalah sudah tiada. Adakah kita juga begitu? Kita tahu kematian itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. Tetapi kerana tidak berani menghadapinya, kita buat tak tahulah, tak mau fikirkan. Kamu rasa macam ni dapat menyelesaikan hakikat kematian ini tak? Sudah tentu tidak. Malahan, setiap kali kita menyambut happy birthday to you, bermaksud kita sedang semakin dekat dengan goodbye my friend. Faham? Setiap kali kita meraihkan hari jadi, semakin dekat dengan bye-bye. Kalau begitu, wajar untuk kita meluangkan lebih banyak usaha dan masa untuk menyediakan diri kita untuk menghadapi kematian. Justru itu kita harus faham apakah itu kematian. Barulah kita boleh bersedia kan. Seperti masak Maggi, kata Maggi itu tadi lagi. Asyik-asyik Maggi kari ya. So kita harus tahu Maggi kari itu adalah sejenis mi yang boleh dimakan. Baru kita boleh makan. Jadi kita pun kena tahu apa itu kematian. Baru kita boleh bersedia. Saya kena bagi tahu lah apa itu mati. Kan? Tetapi macam mana saya nak ajar? Saya tak ada pengalaman. Habis tak pernah mati apa? Macam mana nak ajar? Betul tak? Jadi kalau nak cari yang boleh ajar, kena cari yang berpengalaman. Tapi yang ada pengalaman mati ni, semua tak bangun balik bagi tahu macam mana. Betul tak? Habis nak tanya siapa? Nasib baik. Kerana pernah ada seorang yang telah mati, kemudian dia hidup kembali. Dan masih hidup untuk selamanya. Dan kita juga bernasib baik kerana pengalaman dan pengajarannya direkodkan di dalam sebuah buku. Orang ini namanya Yesus. Dan bukunya ialah Alkitab. Oleh itu kita boleh dapat banyak informasi dari rujukan Alkitab. Informasinya banyak di dalam Alkitab sebenarnya. Tapi saya kena cakap simple-simple lah sikit-sikit. Sebab kalau online saya cakap banyak, rasa boring. Orang tak suka dengar. Kan? Boring, tak suka dengar kan? Jadi dalam Alkitab, mati bukanlah penamat. Ya. Dalam Alkitab buku Pengkhotbah, bab 12 ayat 7 berkata, tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Nafas kehidupan kita akan kembali kepada Tuhan Allah yang memberikan kepada kita. Okay? Selepas kita mati, tubuh kita kembali ke bumi.
tetapi nafas atau roh kita kembali kepada Tuhan Allah yang mencipta dan untuk menjalankan kehidupan selepas mati itu. Mati cuma adalah satu titik perubahan dari fasa hidup sementara di dunia ini ya, sekarang ini, hidup kita sementara, kepada fasa hidup yang kekal. Sama ada di syurga ataupun di neraka. Dalam Alkitab juga mati dibagaikan seperti tidur. Dalam Alkitab buku Yohanes bab 11 merekodkan kisah seorang bernama Lazarus itu mati. Tetapi Yesus mengatakan, sahabat kita Lazarus sudah tidur, tetapi aku akan pasti bangunkan dia. Satu lagi kisah direkodkan dalam buku Matius bab 9 mengenai seorang kanak-kanak perempuan yang telah mati. Tapi Yesus berkata, keluarlah kamu semua, anak ini tidak mati. Dia hanya tidur. Jadi kalaulah tidur maksudnya, kena bangun balik lah, betul tak? Habis kalau bangun balik tu, bila nak bangun balik? Dah mati, bila kamu nak bangun balik? Itu nanti saya beritahu. Kalau begitu, nampaknya tidak menakutkan sangat pun mati ni kan, betul tak? Tapi yang takutnya tadi, pernah tak saya ada dengar tak tadi saya kata fasa hidup yang kekal sama ada di syurga ataupun di neraka. Ini yang tak best ni. Habis nanti kalau saya bangun pergi mana? Syurga ke neraka? Jadi sebelum itu mari kita lihat mana datangnya mati ini. Okay? Kamu pernah dengar cerita Adam dan Hawa? Yang kata makan apple tu? Bukan apple lah. Dalam Alkitab, buku Kejadian bab 2 mengatakan, Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa, engkau boleh makan semua buah dari semua pokok di taman ini, kecuali pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi bukan apple ya, tetapi dari pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi jika engkau memakannya, engkau pasti mati pada hari itu juga. Dan selepas itu kamu tahulah cerita selanjutnya kan. Dia makan-makan dan ting-ting nong-nong itu je. Jadi apabila Adam dan Hawa makan buah itu, maka Tuhan terpaksa melaksanakan hukumannya dan mengusir mereka keluar dari Taman Eden dan terpaksa hidup bekerja keras. Jadi setakat ini nampak tak sesuatu yang menarik di sini? Tadi Allah kata kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati pada hari itu kan? Tetapi kenapa Adam dan Hawa masih hidup dan dikenakan hukuman? Adam hidup sampai umur 910 tahun baru mati. Maka kita tahu bahawa sebenarnya yang menyebabkan kematian itu adalah dosa. Ya, kerana dia berdosa. Apabila Adam dan Hawa berdosa, serta-merta mereka mati secara rohani, ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Maka mereka tidak dapat lagi bersama dengan Tuhan seperti sebelumnya. Jadi mereka terpaksa meninggalkan Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kebaikan. Dan apabila hubungan spiritual dengan Tuhan yang suci itu terputus, mati, maka lama-kelamaan tubuhnya pun tua, menjadi tua, menua dan akhirnya tubuhnya juga mati. Kalau beginilah katanya, berarti kata lain, sekiranya tidak berdosa, maksudnya tidak ada kematiannya. Ya, benar sekali. Kalau tidak berdosa, kematian tidak terjadi. Maka setiap orang sekarang ini mati kan? Ini bermaksud kita semua berdosa. Dalam buku Roma bab 5 ayat 12 berkata, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan dosa itu membawa kematian. Okey, dosa orang itu membawa kematian. Akibatnya maut menjangkiti segenap umat manusia dan kerana semua orang berdosa. Kemudian buku yang sama bab 6 ayat 23 kata, kematian adalah upah dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama
Kristus Yesus, Tuhan kita adalah anugerah Tuhan. Jadi, kita nampak dengan teliti dosa yang menyebabkan kematian. Tetapi, kan tadi saya katakan, Yesus mati, betul tak? Tetapi dia hidup semula. Habis macam mana ni? Yesus mati, tetapi dia boleh hidup kembali kerana dia tidak berdosa. Dia mati di salib hanyalah kerana menanggung dosa kita semua. Oleh itu, dia tidak tertakluk di bawah kematian. Malahan dia menakluk kematian. Oleh itu, dia boleh hidup kembali sendirinya dan hidup untuk selamanya. Kalau dia boleh bangkit sendiri bermaksud, dia juga berupaya membangkit ataupun membangunkan kita. Sama seperti orang yang lemas ya. Lemas dalam air. Kalaulah dia tarik rambut dia, tarik, pun dia tak boleh selamatkan diri sendiri. Dia perlukan seorang yang mungkin di dalam bot ataupun di tepi tebing untuk menyelamatkan dia. Jadi sama juga kita perlukan orang yang pernah menaluki kematian untuk membangunkan kita dari kematian. Untuk menyelamatkan kita, betul tak? Jadi apabila Yesus datang semula nanti, kita semua yang mati akan dibangunkan semula. Soalannya, lepas bangun itu buat apa? Lepas bangun itu ada penghakiman. Penghakiman ini akan menentukan kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati itu ya. Kehidupan selepas mati ini adalah yang selama-lamanya, yang kekal, eternity. Okay? Dan kerana Yesus telah menakluki kematian, maka Yesus menjemput kita menerima anugerah kuasa dia. Jadi mahukah anda? Kerana siapa yang menerima jemputan Yesus ini, roh kita diselamatkan dan akan tinggal di syurga dengan Tuhan Yesus untuk selamanya. Kalau tak mau menerima jemputan Yesus itu bagaimana? Jeng. Kau nak duduk neraka selamanya ke? Jadi kawan-kawanku sekalian, kehidupan kita sekarang ini adalah sesuatu hal yang benar-benar berlaku. Saat mati nanti juga adalah hal yang benar-benar akan berlaku. Hidup kekal bersama Yesus selepas dibangunkan dari kematian juga adalah benar. Malangnya, kalau kita tidak menerima Yesus, hidup kekal di dalam api neraka juga adalah hal yang benar. Sekalian, jangan kita ambil remeh tentang neraka ini. Ini bukan sesuatu yang kita boleh tanggung atau boleh cuba-cuba. Bayangkan api neraka yang membakar kita tanpa berhenti selama-lamanya. Ulat serangga gigit tak berhenti. Kita cuba imagine, bayangkan. Kita ambil jari kita, bakar dengan api lilin yang kecil tu. 5 minit. Atau kamu tahu ayam yang, kalau ayam jantan dia marah, dia patuk kita. Kau bagi dia patuk 5 minit tak berhenti. Boleh tahan tak? Saya rasa tak boleh tahan. Atau pernah kamu nampak orang yang tercedera akibat tersimbar air panas ataupun kulitnya melecur akibat kebakaran? Pernah lihat? Bayangkan kalau kejadian ini berulang-ulang tak berhenti pada badan seseorang itu untuk selama-lamanya. Itu bukan api biasa, api neraka. Siapa yang boleh tahan itu? Jadi ini bukan perkara yang main-main ya. Oleh yang demikian, kita balik semula ke tajuk awal kita hari ini. Apa yang pasti dan apa yang tidak pasti? Berapakah usaha dan daya yang kita pakai untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti akan terjadi? Berbanding dengan usaha dan daya yang kita harus gunakan untuk memikir dan menyediakan diri kita untuk sesuatu yang 100% ataupun 100% pasti akan terjadi. Kerana bukan sahaja apa yang
kita hadapi itu adalah 100%, 100% bakal terjadi. Malahan kehidupan selepas mati ini adalah untuk satu tempoh masa yang selama-lamanya begitu. Tiada kehabisan. Jadi hidup kita di dalam dunia ini hanyalah satu fasa di mana kita seperti seorang pelawat atau tetamu. Sama ada tempat yang kita tinggal atau kita singgah di dunia ini adalah tempat yang menarik dan menyeronokkan, atau tempat yang penuh kemewahan, syok, atau tempat yang biasa, ataupun sekalipun tempat yang kita tidak sukalah, ya. Tetapi ingat, ini cuma sekadar tempoh 70 tahun atau 80 tahun saja. Habis. Malahan ada yang lebih singkat, sangat singkat, sehingga ada yang hanya belasan tahun di dunia, berapa bulan atau berapa hari. Segala yang kita lalui di dunia ini, tak kira kemewahan atau kesukaran, tidak boleh dibawa ke dunia kehidupan yang seterusnya. Kita hanya dibenarkan bawa satu pasport saja. Tentulah pasport itu bukan pasport yang kita pakai untuk Asia pergi tempat main tu, okey? Maksud saya pasport ini ialah pegangan iman kita. Pasport ini menunjukkan kita pilih siapa jadi Tuhan kita. Dan hanya kita sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Kita sendiri yang buat pilihan. Jadi siapa yang kamu pilih? Kamu pilih Yesus ataupun kamu pilih selain Yesus? Pilih kemewahan, harta, kepuasan hidup? Sebenarnya kita semua sudah ada pilihan Tuhan dalam pasport kita sekarang, ya. Kita semua sudah ada pilihan kita. Cuma sudahkah kita pilih Yesus sebagai Tuhan, ataupun kamu pilih bukan Yesus? Masih lagi pilih bukan Yesus? Sudahkah kita pasti kalau kita bangun nanti dari mati nanti, ya, kita teruskan kehidupan kita di syurga ataupun di neraka? Jadi ingat, nombor satu, hidup kita sudah pasti, ya. Sekarang ini kita hidup. Nombor dua, kematian yang akan datang itu juga pasti. Nombor tiga, syurga adalah kebenaran yang pasti. Nombor empat, kewujudan neraka itu juga pasti. Sekarang pilihan kita. Pilih Yesus yang pasti ke syurga untuk selamanya, atau pilih bukan Yesus, maka terpaksa kita melalui neraka untuk selamanya. Jadi itu saja untuk kita hari ini. Okay? Jadi kalau kita lihat balik, kamu sudah tahu apa topik kita hari ini. Yang M, kosong itu TI. Kamu tahu jawapannya sekarang? Apa yang pasti? Okey? Jadi itu saja. Jadi yang sudah pilih Yesus dalam pasportnya, jom ikut saya berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Yesus, Tuhan Allah di syurga, sekarang saya mau buat pilihan untuk memastikan pasport saya untuk kehidupan selepas dunia ini adalah pilihan yang betul. Yesus, saya mau ke syurga. Saya tidak mau mencuba neraka. Oleh itu, saya berterima kasih dan sedia menerima jemputan Yesus menjadi Tuhan saya. Saya mengakui saya berdosa. Bersihkanlah dosa saya dengan darah suci Yesus yang mati di salib itu. Ajarlah rohku supaya mengikut dan mendekati ajaranmu. Atas nama Yesus saya berdoa. Amin.
Terima kasih. Jadi sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut pasal kematian, kebangkitan, neraka syurga, okey, boleh masuk ke Facebook Permai Chinese Methodist Church atau YouTube channel ataupun email, telefon yang kamu boleh semua jumpa dalam Facebook itu ya. Semua informasinya ada. Jadi boleh hubungi kami di sana. Itu saja, terima kasih. Bye.